We got history. Got me feeling the nostalgia when you look at me. Thinking about what could've happened or what could've been. Finally your face, I know it, that a sight to see. Take my time to take your clothes out one more time maybe. Acting like you don't recall it ain't impressing me. Didn't come to see your friends, I know you came for me. Like your dress but you fit better in my wrinkled tee. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Aisyah Fathia binti Rosyan dari DSI 5D, nombor metrik DSI 2002424663. Kumpulan kami akan membentangkan tentang hadangan, iaitu penghalang pusaka. Ahli waris adalah orang yang menjadi penerima kepada semua harta pewaris kerana mereka mempunyai pertalian darah ataupun hubungan perkahwinan dengan pewaris. Ahli waris mestilah beragama Islam dan tidak terhalang daripada hukum untuk menjadi ahli waris. Perkara yang ingin dibincangkan adalah apa yang dimaksudkan dengan hukum yang terhalang daripada untuk menjadi ahli waris dan apakah faktor seseorang itu terhalang daripada menjadi ahli waris. Hadangan ialah penghalang pusaka. Penghalang pusaka membawa maksud kepada halangan yang terjadi kepada ahli waris daripada mendapat harta pusaka. Apa yang diketahui, orang yang telah meninggal dunia harus menyerahkan bahagian hartanya kepada ahli waris mengikut kepada siapa yang berhak untuk menjadi ahli waris kepada orang yang telah meninggal dunia. Dalam Al-Quran, Allah SWT pernah berfirman, orang-orang lelaki mempunyai bahagian hartanya daripada ibu bapa dan kerabat, dan orang-orang perempuan pula ada bahagian pusaka dari peninggalan ibu bapa dan kerabat, sama ada sedikit atau banyak dari harta yang ditinggalkan itu, iaitu bahagian yang telah diwajibkan dan ditentukan oleh Allah SWT. Imam Ar-Rahabi menyatakan hal ini melalui matannya yang terkenal dalam bab faraid. Dan menghalang seseorang itu daripada pewarisan, salah satu daripada 3 sebab ialah perhambaan, pembunuhan dan perbezaan agama. Jenis-jenis halangan pusaka terbahagi kepada 2, iaitu halangan sebahagian dan halangan sepenuhnya. Halangan sebahagian membawa maksud kepada seseorang yang terhalang untuk mengambil bahagian mereka yang paling banyak. Bahagian mereka akan berkurang atas sebab-sebab yang tertentu yang telah ditetapkan oleh syarak. Contoh yang dapat dilihat ialah bahagian suami yang paling besar adalah 1/2. Akan menjadi kurang menjadi 1/4 kerana adanya anak kepada arwah isteri. Halangan sepenuhnya pula membawa maksud kepada halangan secara mutlak terhadap ahli waris daripada memperoleh harta warisan dengan kewujudan ahli waris yang tertentu, iaitu yang lebih utama daripadanya. Walaupun terdapat 25 orang ahli waris yang berhak mendapat harta pusaka, namun tidak kesemuanya yang akan mendapat harta pusaka. Terdapat ahli waris yang tertentu untuk menghalang ahli waris yang lain. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Saya akan serahkan pembentangan ini kepada kawan saya yang seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muzakira Awatif binti Masari dari kelas DSI 5D akan menyambung pembentangan rakan saya sebentar tadi. Jadi, tajuk saya mengenai jenis-jenis halangan syaksi. Okey, terdapat 2 jenis halangan, iaitu halangan sebahagian dan juga halangan sepenuhnya. Jadi, saya akan menerangkan mengenai halangan sebahagian terlebih dahulu. Halangan sebahagian ataupun hajbu nuqsan ini adalah halangan mewarisi sebahagian pusaka yang menyebabkan seseorang itu menerima bahagian lebih kecil disebabkan kehadiran waris lain. Okey, kehadiran waris itu pula akan mendapat bahagian yang lebih banyak daripada waris tadi. Bahagian-bahagian ini telah ditetapkan oleh syarak, jadi bahagian-bahagian ini tak boleh berubah dan sebab bahagian-bahagian ini telah dinyatakan di dalam Al-Quran, iaitu pada surah An-Nisa ayat 11, 12 dan juga 176. Okey, contohnya, bahagian si suami jika tidak mempunyai anak adalah sepatutnya 1/2, tetapi dia akan berubah kepada 1/4 jika si suami ini mempunyai anak bersama si isteri ataupun si mati.
Okey, jadi halangan yang kedua adalah halangan sepenuhnya ataupun hajbu hirman. Okey, halangan ni adalah halangan perwarisan sepenuhnya secara mutlak terhadap ahli waris daripada memperolehinya atas sebab kewujudan ahli waris yang lebih utama ataupun lebih kuat nasabnya. Okey, kita tahu bahawa terdapat 25 orang ahli waris yang berhak mendapatkan harta pusaka. Tapi tak semua akan mendapatkan harta pusaka tersebut. Sebaliknya, akan ada waris yang tertentu yang akan halang ahli waris yang lain untuk mendapatkan harta tersebut. Okey, contohnya apabila kehadiran bapa si mati ataupun anak lelaki si mati akan menyebabkan adik-beradik si mati ni takkan dapat mewarisi harta pusaka si mati. Assalamualaikum, saya Nur Ilia Syahda binti Sudin daripada kelas DSI 5D akan menerangkan tentang kaedah-kaedah halangan sepenuhnya. Kaedah yang pertama adalah semua ahli waris akan mengalami halangan sepenuhnya kecuali 6 orang saja. Siapa 6 orang itu? 6 orang itu adalah suami, isteri, bapa, ibu, anak lelaki dan anak perempuan. Seterusnya adalah kaedah yang kedua. Kaedah kedua, suami atau isteri tidak akan dihalang dan juga tidak akan menghalang ahli waris yang lain. Kaedah yang ketiga, setiap ahli waris yang bersambung dengan si mati melalui ahli waris yang lain seperti perantara, maka dia akan terhalang oleh perantara tersebut. Kaedah ketiga ini, jika terdapat orang tengah perantara yang masih hidup di antara ahli waris dengan si mati, maka orang tengah itu akan menghalang ahli waris tersebut. Contohnya, yang pertama, datuk dan nenek sebelah bapa akan dihalang oleh bapa, manakala cucu lelaki dan cucu perempuan daripada anak lelaki akan dihalang oleh anak lelaki. Seterusnya, anak saudara lelaki akan dihalang oleh saudara lelaki dan sepupu lelaki akan dihalang oleh bapa saudara. Pada kaedah ketiga ini, terdapat pengecualian kaedah, iaitu yang pertama, ibu boleh menghalang nenek sebelah bapa, tetapi ibu tidak boleh menghalang saudara lelaki dan perempuan seibu. Seterusnya adalah kaedah yang keempat. Kaedah keempat adalah penghalangan sesama ahli asabah mengikut kaedah keutamaan mereka, iaitu daripada darjat, golongan dan kekuatan. Ahli asabah yang lebih utama akan menghalang ahli asabah yang kurang utama. Misalnya, anak lelaki akan menghalang semua ahli asabah yang lain. Selain itu, saudara lelaki seibu sebapa akan menghalang semua golongan sisi. Kaedah yang kelima pula, ahli waris yang dekat akan menghalang ahli waris yang jauh. Ahli waris yang mempunyai hubungan paling hampir dengan si mati akan menghalang ahli waris yang jauh dengan si mati. Umpamanya, bapa akan menghalang datuk dan nenek sebelah bapa, manakala anak lelaki akan menghalang cucu lelaki dan cucu perempuan. Saudara lelaki pula akan menghalang anak saudara lelaki dan bapa saudara akan menghalang sepupu lelaki. Kaedah yang terakhir iaitu kaedah yang keenam. Ahli waris yang lebih kuat akan menghalang ahli waris yang lemah. Kaedah ini hanya berlaku pada golongan tengah dan golongan sisi sahaja, iaitu ahli waris yang mempunyai hubungan seibu sebapa lebih kuat daripada hubungan sebapa. Contohnya, saudara lelaki seibu sebapa akan menghalang saudara lelaki dan perempuan sebapa. Bapa saudara seibu sebapa pula akan menghalang bapa saudara sebapa. Pengecualian kaedah bagi kaedah keenam adalah saudara lelaki seibu sebapa tidak boleh menghalang saudara lelaki dan perempuan seibu. Pengecualian yang kedua, saudara perempuan seibu sebapa tidak boleh menghalang saudara lelaki sebapa. Dan akhir sekali, saudara perempuan seibu sebapa dalam keadaan bahagianya 2/3 saja akan menghalang saudara perempuan sebapa. Itu sahaja pembentangan daripada saya. Saya akan serahkan kepada rakan saya yang seterusnya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum, nama saya Azlina binti Abdul Amin dari kelas DSI 5D. Di video ini saya akan menerangkan kategori alangan sepenuhnya. Ianya terdapat 2 kategori alangan yang disebut dalam kitab-kitab faraid. Antaranya ialah ahli waris yang mengalang ahli waris lain dan ahli waris yang dialang oleh ahli waris.
Okey, kita lihat ahli waris yang menghalang terdiri daripada golongan, iaitu 4 golongan. Yang pertama golongan atas, yang kedua golongan bawah, yang ketiga golongan tengah dan yang last sekali adalah golongan sisi. Golongan atas terdiri daripada bapa akan menghalang datuk sebelah bapa dan ke atas. Begitu juga dengan nenek sebelah bapa dan golongan sisi, dan akhir sekali ialah golongan tengah. Okey. Manakala golongan bawah ini terdiri daripada anak lelaki, iaitu akan menghalang cucu lelaki dan ke bawah. Begitu juga dengan cucu perempuan. Termasuk juga golongan tengah dan juga golongan sisi. Seterusnya ialah golongan tengah. Golongan tengah ini terdiri daripada anak saudara lelaki daripada saudara lelaki seibu sebapa akan menghalang anak saudara lelaki daripada saudara sebapa, dan golongan sisi. Golongan sisi terdiri daripada bapa saudara seibu sebapa akan menghalang bapa saudara sebapa. Seterusnya sepupu lelaki daripada bapa saudara seibu sebapa. Akhir sekali sepupu lelaki daripada bapa saudara. Sekian itu saja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Arif Daniel bin Muhammad Razali. Saya dari kelas DSI 5D. Saya akan sambung pembentangan pada kawan saya tadi, iaitu perbezaan penegahan dan penghalangan. Penegahan dan penghalangan mempunyai pengertian yang berbeza menurut ilmu faraid. Antara perbezaan penegahan dan penghalangan ialah, yang pertama, menurut penegahan, ahli waris yang ditegah mendapat harta secara mutlak disebabkan oleh salah satu daripada 3 perkara, yang mana yang telah dijelaskan sebelum ini, iaitu membunuh, hamba dan perbezaan agama. Manakala menurut penghalangan pula, ahli waris yang dihalang daripada memperolehi pusaka kerana kewujudan ahli waris yang lain. Okey, seterusnya yang kedua, menurut penegahan, ahli waris ini tidak dapat memperolehi ahli waris yang lain. Dia dianggap sebagai tidak wujud. Contohnya, anak yang murtad tidak dapat menghalang saudara seibu sebapa daripada mendapatkan haknya. Anak tersebut dianggap seolah-olah tiada. Okey, seterusnya menurut penghalangan pula, ahli waris ini boleh mempengaruhi ahli waris yang lain. Contohnya, seseorang meninggal dunia mempunyai bapa, ibu dan 2 orang saudara lelaki seibu sebapa. Bapa akan menghalang 2 orang saudara lelaki seibu sebapa. Walaupun mereka dihalang, mereka boleh mempengaruhi bahagian ibu, iaitu mengurangkan bahagian ibu daripada 1/3 kepada 1/6. Okey, sekian itu saja daripada saya. Terima kasih.